Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada video kali ini kita bertemu lagi dengan slide pengajaran dan pembelajaran oleh Cikgu Radin. Kali ini Cikgu Radin akan membawakan tajuk baharu iaitu Gerhana Matahari Cincin. Kita akan belajar kemahiran membaca. Jom belajar dengan Cikgu Radin. Objektif pembelajaran kita pada video kali ini, Cikgu Radin hendak pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat menyampaikan sebuah persembahan syarahan dengan intonasi yang betul dan mengeluarkan 3 isi penting daripada teks untuk mengapresiasi karya dengan kritis. Aktiviti pembelajaran kita pada kali ini, 1. Kita akan belajar dan membuat persembahan syarahan. Dan 2, kita akan membuat aktiviti apresiasi karya melalui peta minda. Untuk video kali ini, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu halaman 121. Mari kita bergerak ke aktiviti pertama, iaitu persembahan syarahan. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu karya sastera dan karya bukan sastera. Karya sastera selalunya mempunyai jalan penceritaan dan terikat kepada bentuk atau format. Contohnya pantun, sajak dan syair. Dalam teks yang terdapat pada halaman 121, karya sasteranya ialah pantun pada awal teks syarahan dan pada penutup syarahan. Manakala karya bukan sastera pula ialah penulisan atau hasil karangan yang membicarakan fakta dan idea-idea. Dalam halaman 121, keseluruhan teks syarahan kecuali pantun merupakan karya bukan sastera. Gerhana Matahari Cincin itu ialah tajuk besar dalam halaman 121. Farisha menyampaikan syarahan sains sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Berikut akan disertakan teks syarahan Farisha. Cikgu pula akan memainkan peranan sebagai Farisha menyampaikan syarahan sains dan membimbing murid-murid bagaimana untuk membuat persembahan syarahan dengan intonasi dan gaya yang betul. Jom bersyarahan dengan Cikgu Radin. Sebelum itu, pastikan murid-murid menguatkan audio peranti sama ada telefon atau komputer riba anda untuk mendengar bacaan dan syarahan Cikgu Radin. Indah berbalam awanan petang, burung merbah di perdu ara. Pemanis kalam selamat datang, salam sembah pembuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Warga SK Serik Makmur yang saya hormati, Gerhana Matahari Cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari akan dilitupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai Johor dan di Serian serta Samarahan Sarawak. Namun begitu,
fenomena ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar kerana sinaran terus matahari sangat terang dan berbahaya. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berdasarkan hujah dan fakta, jelaslah ilmu astronomi perlu kita pelajari agar kita lebih memahami kejadian alam ini. Saya akhiri syarahan ini dengan 2 rangkap pantun. Burung kenari di batas kali, cantik tatkala dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali, peredaran cakrawala di alam semesta. Bawadian mencari tekukur, nampak rusa tegak mendada. Hayati kejadian dengan bersyukur, ilmu angkasa mantapkan di dada. Baiklah murid-murid, itulah syarahan yang cikgu persembahkan. Mari kita bergerak pula ke aktiviti kedua, iaitu apresiasi karya melalui peta minda. Apakah itu apresiasi? Sebelum kita teruskan aktiviti ini, mari kita tahu dan kenal apakah maksud apresiasi. Apresiasi ialah menghargai maklumat yang dibaca. Amalan apresiasi ini atau menghargai maklumat yang dibaca ini boleh dibuat dengan mengeluarkan isi penting daripada maklumat yang kita baca, mengambil pengajaran daripada maklumat tersebut atau membuat kesimpulan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menghargai maklumat yang kita baca, baik bahan karya sastera maupun bukan sastera. Untuk aktiviti ini, kita akan laksanakan aktiviti lipat jadi peta. Jom hasilkan peta minda menggunakan kertas A4. Untuk aktiviti ini, murid-murid boleh sediakan kertas A4 atau kertas warna yang berbentuk A4. Mari kita lihat arahan untuk menghasilkan peta minda menggunakan kertas A4. Pertama, murid-murid hendaklah menyediakan kertas A4. Potong kertas A4 kepada 2 bahagian sama besar. Anda hanya memerlukan setengah daripada kertas sahaja. Dalam keadaan kertas tersebut melintang, buat 2 garisan daripada bucu atas kertas seperti yang ditanda pada gambar. Garisan pertama dan garisan kedua. Kemudian, lipat kertas tersebut mengikut garisan tadi. Gambar kedua pada sisi kanan ialah hasil kertas yang telah dilipat dengan mengikut garisan yang tadi. Seterusnya, pada bahagian bucu tadi, buat satu bentuk untuk anda tulis tajuk peta minda. Bentuk boleh dibuat dengan menggunakan bentuk awan, bulat, bujur, segi empat dan sebagainya mengikut kreativiti anda. Kemudian setelah buat bentuk untuk tajuk peta minda, buat pula garisan pada kesan lipatan tadi. Kemudian, tuliskan tajuk peta minda anda pada ruangan yang dibuat untuk tajuk dan isikan ruang kosong 3 bahagian dengan maklumat yang berkenaan. Contohnya, tajuk pembelajaran kita tadi ialah gerhana matahari cincin. Maka kita isi tajuk peta minda dengan gerhana matahari cincin. Kemudian isikan 3 ruang seterusnya dengan maklumat daripada teks syarahan tadi. Kemudian, hias dan lengkapkan untuk menyiapkan peta minda anda. Anda boleh menggunakan pen, pensel warna,
dan sebagainya mengikut kreativiti. Ini ialah hasil akhir peta minda anda. Setelah kita hasilkan peta minda melalui aktiviti lipat jadi peta, kita hendaklah melengkapkan peta minda tersebut dengan maklumat yang kita perolehi daripada teks syarahan tadi. Berdasarkan peta minda yang cikgu tunjukkan tadi, terdapat 3 soalan. 3 soalan ini haruslah dicari jawapannya dalam teks syarahan tadi. Soalan pertama, bagaimanakah gerhana matahari berlaku? Soalan kedua, di manakah gerhana matahari dapat disaksikan? Dan soalan ketiga, apakah kesan gerhana matahari? Kesemua jawapan bagi soalan-soalan ini boleh didapati melalui teks. Kita lihat pada soalan pertama. Bagaimanakah gerhana matahari berlaku? Jawapannya boleh didapati dalam teks, iaitu pada potongan ayat. Gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Cikgu telah gariskan cadangan jawapan bagi soalan tersebut. Nanti murid-murid boleh mengisi ruangan kosong dengan jawapan yang telah cikgu gariskan. Soalan kedua, di manakah gerhana matahari dapat disaksikan? Sekali lagi, jawapan bagi soalan ini boleh didapati daripada teks. Fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai Johor dan di Serian serta Semarahan, Sarawak. Murid-murid boleh mengisi ruangan bagi soalan tersebut dengan jawapan yang telah cikgu gariskan. Kemudian, soalan ketiga, apakah kesan gerhana matahari? Jawapannya, gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berikut yang cikgu gariskan dengan warna merah ialah jawapan pada soalan yang ketiga. Dengan cadangan dan bimbingan guru tadi, murid-murid boleh melengkapkan peta minda dengan menulis semula isi-isi penting yang telah digariskan. Kesimpulan, seperti yang kita telah ulang tadi, tajuk kita pada kali ini ialah gerhana matahari cincin. Berdasarkan teks syarahan, kita telah memperoleh pelbagai maklumat dan pengetahuan mengenai gerhana matahari cincin. Misalnya, bagaimana ia berlaku, di mana kita dapat saksikan dan apakah kesan fenomena tersebut. Selain itu, kita juga telah melaksanakan pembelajaran kemahiran membaca dengan menyampaikan syarahan dan mengapresiasi karya melalui peta minda gerhana matahari cincin. Cikgu harap murid-murid boleh mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar dan baik. Sekian itu sahaja video kali ini. Terima kasih dan selamat maju jaya.